Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Setelah apa yang telah diusahakan, perjuangan Perdana Menteri Malaysia ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkaitan dengan rasuah, kita dapat lihat setelah Perdana Menteri Malaysia, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, banyak sahaja kes rasuah yang dibongkar. Banyak saja muka-muka buaya penjahat akhirnya ditangkap oleh SPRM, oleh penguat kuasa, kerana mereka terlibat salah laku semasa pentadbiran yang lama. Jadi SPRM kita dapat lihat memang semakin agresif membuat kerja mereka. Pada akhirnya, dengan apa yang telah dilakukan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun ada beberapa pihak yang mengatakan Anwar Ibrahim terlalu menekan SPRM untuk untuk mempercepatkan proses penangkapan ataupun mengenakan tindakan kepada Muhyiddin Yassin. Menurut Raja Petra, beliau ada berkata, Anwar Ibrahim menekan SPRM untuk cepat-cepat charge Muhyiddin. Begitulah lebih kurang bunyinya. Dan pada akhirnya ada seorang pemimpin ataupun ahli parlimen. Ada seorang ahli parlimen yang berkata, Anwar Ibrahim lebih zalim, lebih besar sifat pendendamnya daripada bekas Perdana Menteri Malaysia 2 kali, yaitu Tun Mahathir Mohamad. Dan pada akhirnya, apa yang Anwar buat, Perdana Menteri telah menghantar notis kepada ahli parlimen Pendang, Datuk Awang Hashim. Ini juga berkaitan dengan Wan Saiful Wanjan yang terlibat menerima rasuah, yaitu dakwaan Awang berkait dua pertuduhan menerima rasuah RM6.9 juta dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan di Mahkamah Session pada hari Selasa. Berkait ini juga akhirnya Awang berkata bahawa ini terlibat dengan pendakwaan terpilih dan juga menyifatkan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, sebagai lebih zalim dan lebih besar sifat pendendamnya daripada Mahathir Mohamad. Jadi pada akhirnya Anwar Ibrahim tak tahan lagi telah menghantar notis tuntutan kepada Awang. Ini satu lagi kejutan besar kepada Perikatan Nasional. Oke, saudara-saudara, sebelum saya memulakan, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan surat tuntutan ataupun LOD kepada ahli parlimen Pendang, Datuk Awang Hashim, berhubung kenyataan yang menuduh beliau berdendam lebih teruk dari Dr. Mahathir dan mengamalkan pendakwaan terpilih. Dakwaan Awang juga berkait dua pertuduhan menerima rasuah RM6.9 juta dihadapi bekas Ketua Penerangan Bersatu. Firma Guaman, Tetuan SN Nair dan Partners yang mewakili Anwar berkata, Perdana Menteri juga menuntut bekas Timbalan Menteri Sumber Manusia itu untuk menarik balik kenyataan fitnah secara umum itu dan berjanji tidak akan mengulangi dakwaan itu lagi. Anak gua mengarahkan kami untuk menuntut ganti rugi substantif daripada yang berhormat Awang kerana merosakkan reputasinya. Anwar juga menuntut daripada yang berhormat pembayaran semua kos guaman yang berbangkit daripada perkara ini. Jadi akhirnya Perdana Menteri Malaysia telah menghantar notis tuntutan kepada ahli parlimen Pendang disebabkan beliau telah mendedahkan fitnah menurut Perdana Menteri Malaysia. Jadi akhirnya saya dapat simpulkan bahawa melihat musuh ini cuba memerangkap Anwar Ibrahim, namun yang terperangkap siapa? Oke, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, satu lagi pendedahan terkini yang mengejutkan daripada SPRM. Setelah Wan Saiful Wanjan, setelah Muhyiddin Yassin, Adam Radlan, dan beberapa lagi isu tentang rasuah yang didedahkan oleh SPRM.
Dan kini yang menjadi carta tertinggi yang menjadi perbualan ramai orang berkaitan dengan isu jana wibawa. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, SPRM membuat satu lagi pengumuman yang menggemparkan. Isu jana wibawa, pengarah syarikat didakwa minta terima rasuah Rm 12,87 juta. Siapakah pengarah syarikat ini yang telah didakwa, minta dan terima rasuah dan dengan jumlah Rm 12,87 juta? Seperti yang kita sudah sedia maklum, bahwa Adam Radlan, Wan Saiful Wanjan juga telah didakwa mendapat dakwaan yang sama seperti pengarah syarikat ini, di mana mereka juga telah terlibat dengan isu jana wibawa. Namun untuk bekas Menteri Keuangan, beliau dipanggil sebagai saksi. Dan satu situasi ataupun insiden mengejutkan, setelah sehari selepas Wan Saiful Wanjan dipecat, setelah sehari Wan Saiful Wanjan yang telah didakwa terlibat berkaitan dengan meminta dan menerima rasuah berkaitan dengan jana wibawa, akhirnya bersatu telah menerima peletakan jawatan Wan Saiful Wanjan. Hari ini pula, saudara-saudara, pengarah syarikat didakwa minta terima rasuah Rm 12,87 juta. Seorang pengarah syarikat perabot di Pago telah dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru pada Rabu atas 9 pertuduhan meminta dan menerima rasuah berhubung program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa ataupun Jana Wibawa yang bernilai Rm 12,875 juta sejak 2 tahun lepas. Jadi ini satu pendedahan yang mengejutkan. Satu lagi pendedahan yang mengejutkan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pejabat syarikat dekat Jalan Majidi, Muar pada Julai 2021 serta Mei dan Jun pada tahun lepas. Bagi perbuatan yang sama, bapa kepada 4 anak itu turut didakwa secara rasuah menerima sejumlah wang tunai bernilai Rm 1,5 juta. Jadi saudara-saudara, apa yang saya dapat lihat sini, apa yang saya dapat teliti di sini, setelah Datuk Seri Azalina Othman juga pernah membuat pernyataan bahwa pemimpin politik yang terlibat, ahli keluarga pun terlibat dengan pendedahan baru ini, di mana kesalahan yang didakwa dilakukan di sebuah pejabat syarikat. Bagi perbuatan yang sama, bapa kepada 4 anak juga turut didakwa. Adakah ini juga berkait dengan kenyataan daripada Datuk Seri Azalina Othman? Jadi saudara-saudara, kes ini didakwa mengikut Section 16 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Section 24 dalam kurungan 1 Akta sama. Mahkamah kemudiannya menetapkan jaminan Rm 500.000 kepada tertuduh dengan seorang penjamin tempatan. Jadi pendedahan demi pendedahan berkaitan dengan isu jana wibawa ini. Jadi apa komen Anda, tuan-tuan dan puan-puan semua? Adakah ini salah satu pembongkaran lagi untuk semasa PN menjadi kerajaan dahulu? Adakah ini satu pembongkaran yang mengejutkan? Adakah ini juga menjadi salah satu sebab kenapa PN tidak mahu Pakatan Harapan menjadi kerajaan? Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan isu semasa yang seterusnya.